Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Bahasa Melayu tahun 4 Sekolah Rendah KSSR Semakan 2017. Tema pada hari ini kemasyarakatan. Unit 2 Prihatinnya Kita. Tajuk kita pada hari ini Kisah Aku dan Datukku. Standard pembelajaran 3.2.1. Standard pembelajaran kita pada hari ini membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa dengan betul. Kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 4 berdasarkan gambar dan frasa dengan betul. Jom kita belajar. Semua ada buku teks? Boleh rujuk muka surat 10. Cikgu baca, kamu dengar. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi Hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah Hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Baiklah murid-murid, inilah yang berlaku ketika Datuk dan nenek di lapangan terbang. Seperti yang murid-murid nampak di gambar 1, nenek tidak boleh berjalan. Dia menggunakan apa? Kerusi roda. Tapi, siapakah yang menolak kerusi roda nenek? Mari kita baca. Gambar 1 menunjukkan seorang petugas yang berbaju biru. Manakala nenek pula duduk di kerusi roda. Datuk berjalan di sebelah nenek. Frasa yang diberikan di gambar 1 ialah petugas kerusi roda. Murid-murid diminta untuk menulis ayat berdasarkan frasa dan bahan grafik yang ditunjukkan. Dah ada jawapannya. Mari kita baca jawapan contoh untuk gambar 1. Kita baca sama-sama ya. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Mari kita lihat. Contoh gambar 1. Perkataan yang berwarna merah ialah frasa yang sudah diberi di dalam buku teks. Murid-murid dikehendaki melengkapkan ayat tersebut. Baiklah, mari kita tengok. Di lapangan terbang ialah kata tempat. Menyorong ialah kata kerja. Yang diduduki oleh nenek ialah kata pelengkap. Kamu boleh rujuk di grafik. Ini jawapan contoh yang sudah diberikan di dalam buku teks. Boleh faham murid-murid? Kalau kamu ingat kembali, di waktu tahun 3, guru kamu sudah ajar kamu cara membina ayat. Jadi, kita akan melengkapkan ayat
dengan frasa yang diberi menggunakan teknik bina ayat. Iaitu apa? Skop. Ingat lagi skop? Bagus. S untuk siapa. K untuk kerja. O untuk orang. P untuk pelengkap. Baiklah. Ini ialah frasa yang sudah diberi berdasarkan gambar. Ada 5 gambar. Mari kita rujuk semula buku teks muka surat 10. Okey, kalau kamu tengok gambar 2 ialah travelator dan memudahkan. Apa itu travelator? Ada di situ. Cuba kamu baca kamus poket. Travelator ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Jika kamu ada pengalaman pernah pergi ke lapangan terbang, terdapat beberapa lapangan terbang di Malaysia yang menyediakan kemudahan travelator. Antaranya di Johor Bahru dan di KLIA. Lapangan terbang KLIA. Jadi apakah fungsi travelator ini? Mari kita lihat contohnya. Itu dia. Ini ialah cara menulis ayat gambar 2. Itu cikgu sudah kosongkan. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, kamu perlu isi ialah kata nama. Siapa? Kedua, kata hubung. Kamu boleh isi sama ada untuk, agar atau supaya. Pilih satu sahaja. Dan yang terakhir ialah kata pelengkap. Maafkan cikgu, ada kesilapan di situ. Ini ialah kata pelengkap. Okey, kata pelengkap. Mari kita baca contoh jawapan daripada cikgu. Petugas di lapangan terbang menggunakan travelator untuk memudahkan nenek yang duduk di kerusi roda. Petugas di lapangan terbang menggunakan travelator untuk memudahkan nenek yang duduk di kerusi roda. Boleh murid-murid? Ini jawapan contoh. Jika kamu ada jawapan yang lain, boleh kamu tulis. Baiklah murid-murid. Sebelum cikgu beri kamu latihan, kita bincang dulu gambar yang ketiga. Kamu lihat ada datuk, perkataan yang diberi ialah, frasa yang diberi ialah datuk dan pengangkutan khas. Okey. Apakah fungsi pengangkutan khas? Kamu boleh bina ayat berdasarkan grafik. Sama ada kamu mahu menulis fungsi pengangkutan khas ataupun siapa yang menaiki pengangkutan khas dan siapa pula yang memandu. Dan kamu boleh gunakan kata kunci ataupun skop. Boleh murid-murid? Bagus. Kita lihat yang keempat. Frasa yang diberi ialah menolak. Laluan, landai, khas. Gunakan juga skop, siapa, dan kata kerjanya apa, juga pelengkap. Kamu boleh lihat siapakah yang menolak nenek dan di manakah mereka melalui jalan tersebut. Dan ada tanda biru di belakang itu ialah tanda orang kurang upaya, iaitu OKU. Kamu boleh bina ayat berdasarkan frasa dan grafik yang kamu lihat. Yang terakhir, mari kita tengok
ada gambar kereta. Di manakah tempat ini? Ya, ini ialah tempat letak kereta di kawasan lapangan terbang. Tetapi ada tanda biru. Tanda apakah itu? Ya, itu tanda untuk tempat meletak kereta khas bagi orang kurang upaya. Bolehkah kita parkir di tempat itu? Tidak boleh, kecuali orang kurang upaya sahaja. Kemudahan ini memudahkan orang kurang upaya yang boleh memandu kereta untuk parkir di kawasan ini. Mudah bukan? Jadi, kita tidak boleh parkir di tempat ini. Jadi, kamu rasa siapa yang bawa kereta merah itu? Sudah tentulah ayah Hadif. Sebab ayah Hadif mahu menjemput datuk dan nenek tiba dari kampung. Jadi kamu boleh gunakan maklumat yang ada dalam muka surat 10 untuk membina ayat. Boleh murid-murid? Kita sudah bincangkan keseluruhan 5 gambar. Jadi cikgu harap maklumat-maklumat tersebut kamu boleh masukkan dalam latihan ini. Ada 5 ayat yang kamu perlu lengkapkan. 1 sudah diberi di buku teks. 2 cikgu sudah beri tadi dalam slide yang sebelum ini. Jadi kamu hanya perlu lengkapkan nombor 3, 4 dan 5 sahaja. Mudah bukan? Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujungnya. Tahniah, anda berjaya hadir dalam kelas cikgu. Boleh cikgu bacakan kata-kata hikmat? Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat melengkapkan tugasan dan memahami pelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Bye.